Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kami akan membahas subjek keluarga dan masyarakat dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum memulakan pembacaan kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu nama saya Syarani Gazali Jufin. Saya Binti Jamal. Saya Nursa Binti Samuan. Saya Faisal Darul Ain. Saya Muhammad Khairul Aiman bin Justin. Seterusnya, sebelum masuk kepada isi yang pertama, kami akan memulakan dengan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan, perkembangan awal kanak-kanak merupakan pendidikan yang sangat penting karena ia membentuk asas kepada perkembangan fisikal, emosi, sosial, dan kognitif. Namun begitu, perkembangan kanak-kanak boleh dipengaruhi oleh berbagai isu dalam keluarga dan masyarakat, seperti kurang perhatian ibu bapa, masalah komunikasi, serta kekurangan sokongan daripada komuniti. Oleh itu, langkah dan strategi yang sesuai perlu dicadangkan bagi menangani isu-isu tersebut supaya kanak-kanak dapat membesar dalam persekitaran yang positif, selamat, dan sokongan perkembangan mereka secara menyeluruh. Seterusnya, isi yang pertama. Isi yang pertama, memahami perkongsian sekolah community. Yang pertama, maksud perkongsian sekolah community ini adalah kerjasama antara institusi pendidikan, yaitu sekolah, tadika, dan juga prasekolah, dengan ibu bapa serta masyarakat setempat bagi menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Dalam pendidikan awal kanak-kanak, perkongsian ini sangatlah penting karena bagi kanak-kanak mereka bukan sahaja belajar di sekolah, tetapi juga melalui persekitaran keluarga dan komunitas. Tujuannya pula untuk menyokong perkembangan kanak-kanak secara holistik, yaitu fisikal, emosi, sosial, dan juga kognitif. Hal ini untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang konsisten dan menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak mereka, serta menggunakan sumber komuniti seperti perpustakaan, klinik, atau organisasi masyarakat untuk pembelajaran kanak-kanak. Seterusnya, kepentingan penglibatan komuniti dalam menyokong perkembangan holistik anak-anak. Yang pertama, menyokong perkembangan sosial kanak-kanak dapat membuatkan kanak-kanak berinteraksi dengan berbagai individu. Yang kedua, membentuk nilai dan sikap positif. Apabila kanak-kanak berinteraksi dengan masyarakat, mereka dapat mempelajari nilai murni. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan holistik anak-anak, karena apabila komuniti terlibat secara aktif, kanak-kanak dapat sokongan daripada berbagai pihak. Seterusnya, teori sistem ekologi von Fenben. Yang pertama, mikrosistem, yaitu persekitaran terdekat. Persekitaran yang paling hampir dengan kanak-kanak seperti keluarga, ibu bapa, dan juga rekan sebaya. Yang kedua, mesosistem, yaitu hubungan antara persekitaran. Mesosistem ini merupakan hubungan antara dua atau lebih mikrosistem. Contohnya, hubungan antara keluarga dan juga sekolah atau komuniti. Yang ketiga, ekosistem, persekitaran tidak langsung. Persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung, tetapi masih mempengaruhi kehidupan mereka. Contohnya, tempat kerja ibu bapa yang stabil membantu menyediakan keperluan keluarga. Yang keempat, makrosistem, yaitu budaya dan nilai masyarakat. Nilai seperti nilai budaya, norma masyarakat, dan juga sistem sosial yang mempengaruhi cara kanak-kanak dibesarkan. Contoh, tradisi komuniti yang melibatkan aktiviti bersama seperti gotong royong atau perayaan. Pada bahagian ini pula, saya akan menerangkan tentang salah satu isu keluarga dan komuniti, yaitu penglibatan ibu bapa yang rendah dalam pendidikan awal kanak-kanak. Setengah ibu bapa kurang terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak. Hal ini disebabkan oleh kesibukan kerja atau kurang kesedaran tentang kepentingan pendidikan awal. Apabila ibu bapa kurang terlibat, perkara ini boleh menjejaskan perkembangan pembelajaran serta emosi kanak-kanak. Apabila ibu bapa kurang terlibat, perkara ini boleh menjejaskan perkembangan pembelajaran serta emosi kanak-kanak. Sebagai contoh, ada ibu bapa yang tidak menghadiri perjumpaan dengan guru dan tidak menyokong aktiviti pembelajaran anak di rumah. Hal ini boleh menyebabkan
kanak-kanak kurang mendapat sokongan dalam proses pembelajaran mereka. Seterusnya ialah akses isu terhad kepada sumber pendidikan dalam komuniti. Kekurangan kemudahan seperti perpustakaan, bahan bacaan dan program pendidikan dalam komuniti boleh menghadkan peluang pembelajaran kanak-kanak. Keadaan ini boleh melambatkan perkembangan kanak-kanak dalam segi bahasa, kreativiti dan juga kemahiran kognitif kanak-kanak. Sebagai contoh, terdapat kanak-kanak yang tidak mempunyai buku cerita ataupun bahan bacaan tambahan sama ada di rumah ataupun di dalam komuniti mereka. Hal ini menyebabkan mereka kurang terdedah kepada aktiviti pembelajaran yang boleh membantu perkembangan mereka. Yang terakhir ialah isu percanggahan jangkaan antara di rumah dan di sekolah. Perbezaan cara didikan dan peraturan antara di rumah dan di sekolah boleh menyebabkan kanak-kanak keliru tentang tingkah laku yang sesuai. Situasi ini boleh mempengaruhi perkembangan sosial serta disiplin kanak-kanak. Sebagai contoh, di tadika atau di taska, kanak-kanak diajar untuk mengemas barang sendiri, manakala di rumah ada ibu bapa yang melakukan semua perkara untuk mereka. Perbezaan ini menyebabkan kanak-kanak sukar menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada di sekolah. Seterusnya, cadangan strategi dan penyelesaian. Dalam bahagian ini, kami mencadangkan beberapa strategi untuk menangani isu di antara cabaran keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Di antaranya ialah meningkatkan komunikasi antara guru dan ibu bapa. Seterusnya, mengukuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah dan keluarga. Kemudian menggunakan sumber komuniti, menghormati kepelbagaian budaya dan merancang plan pelaksanaan yang jelas. Strategi ini dapat membantu menyokong perkembangan kanak-kanak dengan lebih baik. Seterusnya, meningkatkan komuniti dengan ibu bapa. Komunikasi dengan ibu bapa. Akhir sekali adalah replikasi dan penilaian. Replikasi strategi penglibatan ibu bapa ialah dapat membantu meningkatkan perkembangan emosi dan sosial, yaitu apabila ibu bapa dan guru bekerja sama, kanak-kanak akan mendapat sokongan yang lebih baik di rumah dan di sekolah. Seterusnya ialah penilaian pelaksanaan dan pelestarian, yaitu strategi mudah dilaksanakan di tadika yang melibatkan kerjasama guru dan ibu bapa. Manakala pelestarian ialah boleh dilaksanakan secara berterusan kerana ia mengukuhkan hubungan antara sekolah dan keluarga. Cabarannya ialah kekangan masa ibu bapa untuk terlibat dalam aktiviti sekolah. Ini disebabkan berlaku ialah kekurangannya kesadaran ibu bapa tentang kepentingan penglibatan dalam pendidikan anak-anak. Cara mengatasinya ialah menggunakan platform komunikasi seperti WhatsApp atau aplikasi di sekolah, ataupun mengadakan program sekolah pada masa yang fleksibel. Akhir sekali, kesimpulannya, isu-isu dalam keluarga dan masyarakat boleh memberi kesan yang besar kepada perkembangan awal anak-anak. Oleh itu, kerjasama antara ibu bapa, guru dan komuniti amat penting dalam menangani masalah yang timbul. Melalui komunikasi yang baik, sokongan yang berterusan, serta penglibatan semua pihak, kanak-kanak dapat membesar dalam persekitaran yang positif dan seterusnya membantu perkembangan mereka secara menyeluruh. Itu saja daripada kami. Terima kasih.